A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah. Wa ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Ahbabuna fillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan mendapat keberkatan dan sentiasa berada dalam keadaan kebaikan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di mana sahaja kita berada. Sebelum kita memulakan pengajian kita pada malam ini, sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menginsafi kesalahan-kesalahan kita yang lalu, dan kita ungkapkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan istighfar dan selawat itu mengundang rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tergolong di kalangan mereka yang mendapat keampunan, dan kita tergolong di kalangan mereka yang sentiasa berada dalam pandangan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sama-sama kita istighfar untuk diri kita, kedua orang tua kita, dan juga muslimin dan muslimat. Ini merupakan satu amalan yang paling mudah untuk kita mendapat ganjaran pahala yang besar. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Dengan mengucapkan istighfar yang sedemikian, kita memohon keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diri kita, untuk kedua orang tua kita, dan juga untuk seluruh mukminin dan mukminat. Ahbabuna fillah, sekiranya di dalam dunia kita hari ini adanya 2 bilion umat Islam yang beriman, maka pada saat kita mengucapkan istighfar sebentar tadi, kita tergolong di kalangan mereka yang sudah pun berbakti kepada mukminin dan mukminat sebanyak 2 bilion manusia, yang pastilah kita sukar untuk melakukan kebajikan dan kebaikan lain. Maka ia merupakan peluang yang sangat mudah untuk kita beroleh ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beristighfar, yakni mendoakan saudara-saudara kita dalam hal keadaan mereka tidak mengetahui kita mendoakan mereka, adalah salah satu daripada sebab musabab dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mengharapkan mudah-mudahan dengan istighfar itu kita dapat sama-sama beroleh kebaikan dunia dan juga akhirat. Hababuna fillah, pada malam ini saya nak sebutkan satu selawat yang mudah-mudahan bila kita sebut, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan, kesejahteraan kepada diri kita dan seluruh ahli keluarga kita, bahkan seluruh mukminin dan mukminat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa wa sallim wa barik alaihi wa alaihim kathirah.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa wa sallim wa barik alaihi wa alaihim kathirah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa wa sallim wa barik alaihi wa alaihim kathirah. Yang maksudnya, ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak tiap-tiap penyakit dan sebanyak tiap-tiap penawar. Jadi mudah-mudahan dengan ucapan yang sedemikian ia menjadi sebab musabab Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kesembuhan baik pada diri kita maupun pada saudara-saudara kita. Baik, pada malam ini kita sambung pada hadis yang ketiga daripada kitab Al-Arba'un Al-Khairiyah fi Bayanil A'mal Al-Khairah. Hadis yang ketiga daripada Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam fa'alaikum bis salati fi buyutikum fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi illa salatal maktubah. Daripada Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian solat sunat di rumah kalian. Sesungguhnya sebaik-baik solat seseorang itu di rumahnya kecuali solat fardu. Ahbabuna fillah. Hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu. Beliau merupakan orang yang banyak berjasa dalam kehidupan kita kaum muslimin. Kerana Zaid bin Sabit adalah orang yang pertama, orang yang mengumpulkan ayat suci Al-Quranul Karim sehinggalah ia menjadi sebuah mushaf sebagaimana yang dapat kita bacakan pada hari ini. Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam membuat persiapan untuk pergi dalam peperangan Badar, beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil membawa sebilah pedang, yang mana pedang itu kalau ditegakkan sama tinggi dengan tubuh Zaid yang pada ketika itu masih berusia 13 tahun. Masya Allah, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in di usia 13 tahun sudah mahu keluar berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kehebatan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana bangganya mereka menjadi seorang mukmin, seorang muslim sehingga ingin mempertahankan agamanya. Jadi Zaid bin Sabit datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menyertai peperangan bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita menepuk-nepuk bahu Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu kerana berbangga dengan seorang anak muda, seorang kanak-kanak yang ingin turut serta berperang bersama baginda sallallahu alaihi wasallam dengan nada yang mengembirakan, bahkan dengan cara yang sangat baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Zaid untuk balik dan tidak ikut serta berperang bersama baginda sallallahu alaihi wasallam kerana usianya yang masih kecil. Zaid pulang dalam hal keadaan hampa dan kesedihan. Ibunya juga kesedihan melihat anaknya itu tidak dapat menggantikan ayahnya ikut serta dalam peperangan. Kerana ayahnya itu sudah pun meninggal dunia, maka ibu ini sangat mengharapkan kalau anak itu boleh menggantikan ayahnya untuk menyertai peperangan yang pertama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahbabuna fillah. Namun Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu
apabila mendapati beliau tidak dapat kemuliaan untuk berikut serta berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang cerdas akalnya, seorang yang tahu cita-cita hidupnya, iaitu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meraih ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin keluar dalam peperangan Badar, Zaid yang ditinggalkan di kota Madinah mula menghafaz ayat-ayat suci Al-Quranul Karim sebanyak mungkin yang beliau mampu. Ketika mana pulangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zaid memaklumkan kepada ibunya akan hasratnya untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quranul Karim yang beliau hafaz. Maka ibunya telah memaklumkan kepada orang-orang daripada kabilah mereka, sehinggalah mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka katakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zaid seorang anak yang sangat cerdas dan pintar. Dia sudah menghafaz banyak daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ambillah dia ya Rasulullah untuk menjadi orang yang dekat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, untuk membantu baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana Zaid ini bukan hanya sekadar seorang yang dapat membaca Al-Quran dengan baik, beliau juga adalah seorang kanak-kanak yang sudah pandai menulis. Baginda sallallahu alaihi wasallam mendengar beberapa surah yang telah dihafaz oleh Zaid. Alangkah gembiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mendapati anak kecil itu sudah menghafaz kalam Allah Subhanahu wa taala dan bacaannya sangat baik sekali. Bahkan lebih mengembirakan baginda sallallahu alaihi wasallam apabila mengetahui Zaid adalah orang yang boleh menulis dengan baik. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam telah mengambil Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu untuk menjadi penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sejarah kehidupan Zaid bin Sabit, bagaimana beliau orang yang mencari peluang untuk mendekatkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak mampu dengan cara berjihad, maka beliau memilih cara dengannya mendekatkan dirinya dengan Al-Quranul Karim, kalam Allah, yang akhirnya beliau diterima untuk menjadi orang yang hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang pernah merasai bagaimana kepayahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga merupakan orang yang terakhir, satu-satunya manusia yang menyemak bacaan akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril ketika mana bulan Ramadan kali terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan keseluruhan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda. Maka Zaid bin Sabit adalah saksi mata yang menyaksikan bacaan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril tersebut. Di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Sabit dilantik menjadi ketua lujnah pengumpulan ayat suci Al-Quran, sehingga akhirnya terbuku sebuah Al-Quran buat kita semua. Di zaman Sayyidina Uthman bin Affan, Zaid bin Sabit dilantik lagi menjadi ketua lujnah dalam penulisan Al-Quran mengikut kaedah Uthmani. Maka ia merupakan salah satu kemuliaan yang sangat besar, dan kita perlu kenal insan-insan yang sebegini kerana mereka adalah orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Ahbabuna fillah, kita kembali kepada hadis ini. Daripada Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian solat, yakni solat sunat di rumah kalian. Sesungguhnya sebaik-baik solat seseorang itu di rumahnya, kecuali solat fardu. Maka seafdal-afdal tempat melaksanakan solat fardu adalah di masjid.
Kerana di masjid bukan hanya sekadar kita mendapat keberkatan pada berjamaahnya, di masjid juga kita mendapat curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itulah saat kita masuk ke masjid, kita diajar untuk berdoa, Allahumma ftah lana abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan buat kami pintu-pintu rahmatmu ya Allah. Hababuna fillah, kita mengharapkan suatu masa nanti, ya, tidak lama lagi, Allah Subhanahu wa taala beri semula peluang kepada kita untuk kita dapat masuk ke masjid, berdoa, ya Allah, curahkanlah kepada kami curahan rahmatmu, bukakanlah buat kami pintu-pintu rahmatmu ya Allah. Kerana masjid merupakan tempat yang paling banyak curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana saat kita datang ke masjid, kita mendapat kebaikan silaturahim, kita mendapat kebaikan kelebihan-kelebihan solat berjamaah, dan kita mendapat kerahmatan dan keberkatan yang ada di masjid. Maka dengan sebab itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta dengan orang-orang bukan Islam pun, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tolak Ansar, sehingga Nabi kita benarkan untuk mereka memasuki masjid, kerana mudah-mudahan dengannya mereka beroleh curahan rahmat Allah yang menjadi sebab musabab terbukanya hati dan terlorongnya hidayah buat mereka. Dan kita saksikan dalam sejarah kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam bagaimana ramainya orang yang memeluk Islam, ya, yang asalnya bukan Islam, hanya barakah kerana datang ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijemput berkali-kali untuk kita datang ke masjid, dan kita juga diundang untuk menjadi tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjidnya suatu hari nanti. Allahumma amin. Afdal melakukan solat sunat di rumah. Para ulama membahagikan solat sunat ini kepada tiga kategori. Yang pertama, seafdal-afdal solat sunat yang dilakukan di rumah ialah solat sunat malam. Semua solat-solat malam adalah afdal dilakukan di rumah. Sama ada dengan solat sunat mutlaknya, ataupun dengan solat sunat tahajudnya, atau dengan solat sunat witirnya. Kecuali solat sunat witir di dalam bulan Ramadan, sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam pertemuan kita semalam. Bagaimana dengan witir dalam bulan Ramadan adalah afdal dilakukan secara berjamaah. Maka solat sunat ini kita bahagikan kepada tiga. Yang pertama ialah solat malam. Semua solat sunat malam adalah lebih afdal dilakukan di rumah. Yang kedua ialah solat-solat sunat yang dituntut berjamaah. Seumpama dengan solat sunat tarawih, seumpama dengan solat sunat 2 hari raya, seumpama solat sunat al-istisqa, iaitu solat sunat memohon hujan, seumpama solat sunat gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Maka semua solat sunat yang dituntut berjamaah adalah lebih afdal untuk kita laksanakan di masjid, kerana untuk menzahirkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana disebutkan dalam Tuhfatul Ahwadhi, syarah kepada Sunan At-Tirmizi, galakkan solat sunat di rumah adalah umum, baik nawafil maupun solat-solat sunat yang lain, kecuali beberapa solat sunat yang bertujuan untuk menzahirkan syiar Islam, iaitu seperti solat sunat hari raya, solat sunat gerhana, dan solat sunat istisqa yang dituntut untuk kita melakukannya secara berjamaah. Ahbabuna fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhidhuha qubura. Jadikanlah rumah kalian sebahagian daripada solat kalian. Janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maka dengan sebab itulah digalakkan melakukan solat di rumah, kerana selain daripada keberkatan ibadah solat yang kita lakukan di rumah, tujuan melaksanakan solat sunat di rumah juga agar
rumah kita menjadi tempat yang ada waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala adalah suatu yang sangat malang bagi kita semua. Kalau di rumahnya kita ada ruang tamu, kita ada ruang makan, kita ada ruang tidur, kita ada sampaikan untuk qada hajat pun ada. Tetapi alangkahnya memalukan kalau saat di rumah kita tak ada satu ruang solat untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk makan ada tempat, untuk minum ada tempat, untuk tidur ada tempat, tetapi tak ada tempat untuk solat. Mudah-mudahan dengan apa yang sedang kita lalui pada hari ini, iaitu dalam hal keadaan semua sedang melakukan solat di rumah pada hari-hari yang sedang kita lalui ini, mudah-mudahan sudah ada ruang solat di rumah kita menjadi satu tempat kebanggaan kita untuk kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Solat sunat kita katakan tadi terbahagi kepada 3. Yang pertama ialah solat sunat malam. Maka semua solat sunat malam itu afdal dilakukan di rumah. Yang kedua ialah solat sunat yang dituntut secara berjamaah. Maka itu lebih afdal kita lakukan di masjid atau di tempat-tempat pelaksanaan solat berjamaah. Kerana untuk menzahirkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala, kerana membesarkan syiar agama itu sebahagian daripada sifat orang yang bertakwa. Dalam surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Menzahirkan syiar agama ini sebahagian daripada sifat-sifat orang yang bertakwa, iaitu hadir daripada hati yang bertakwa. Yang ketiga ialah solat sunat qabliyah dan ba'diyah. Untuk solat sunat qabliyah dan ba'diyah, afdal dalam pelaksanaannya dilihat pada orang yang menunaikannya. Sekiranya seseorang selepas selesai azan dia melaksanakan solat sunat qabliyah di rumah, kemudian bila dia pergi ke masjid dia masih lagi sempat untuk mendapat takbiratul ihram bersama imam, masih lagi sempat untuk mendapat saf yang pertama, maka pada ketika itu lebih afdal dia melaksanakan solat sunat qabliyah itu di rumah. Sekiranya dengan melaksanakan solat sunat qabliyah di rumah, dia masih lagi sempat untuk mendapat takbiratul ihram dan mendapat saf yang pertama, maka pada ketika itu afdal melaksanakan solat sunat qabliyah di rumah. Tetapi sekiranya dia melaksanakan solat sunat qabliyah di rumah, sama ada solat fajarnya ataupun dengan solat sunat qabliyah zuhur, qabliyah asarnya di rumah, kalau saat dia lakukan di rumah dan ketika mana dia pergi ke masjid, pada ketika itu dia tidak berpeluang untuk mendapat takbiratul ihram bersama dengan imam, terlepas daripada mendapat takbiratul ihram bersama dengan imam, maka pada ketika itu adalah lebih afdal bagi orang tersebut untuk pergi awal ke masjid dan melaksanakan solat sunat qabliyah di masjid. Kerana besarnya kelebihan takbiratul ihram itu, maka apabila bertembung 2 perkara sunat, satu perkara sunat yang tak dapat tidak kita hanya boleh dapat di tempatnya, sedangkan yang lagi satu kita boleh ubah ke tempat yang lain, maka pada ketika itu adalah yang afdal kita mengutamakan sunat yang tak boleh kita dapat kecuali di tempatnya. Maka adalah lebih afdal datang ke masjid lebih awal dan melaksanakan solat sunat qabliyah di masjid untuk mendapat kelebihan takbiratul ihram bersama dengan imam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan luput takbiratul ihram bersama imam itu lebih rugi daripada hilang unta sepenuh bumi. Ahbabuna fillah, beginilah pandangan para sahabah
pada kelebihan mendapat takbiratul ihram bersama imam, sehingga merasakan ya seolah-olah hilang unta sepenuh bumi. Itu lebih rugi lagi nak dibandingkan dengan tak sempat takbiratul ihram bersama dengan imam, lebih rugi daripada hilang unta sepenuh bumi. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang yang sentiasa merebut kelebihan untuk mendapat takbiratul ihram bersama dengan imam. Maka dengan sebab itu adalah lebih afdal sekiranya dengan seseorang pergi ke masjid, dia dapat solat sunat qabliyah dan dia dapat takbiratul ihram bersama dengan imam, maka pada ketika itu solat sunat qabliyahnya lebih afdal dilakukan di masjid. Manakala solat sunat ba'diyah pula sama juga. Sekiranya kita selepas selesai melaksanakan solat di masjid dan kita memang langsung balik ke rumah, pada ketika itu adalah afdal melakukan solat sunat ba'diyah di rumah. Kerana pelaksanaan solat sunat qabliyah dan ba'diyah maupun solat-solat yang lain, sebagaimana yang disebutkan dalam Tuhfatul Ahwazi bahawa ia merupakan tuntutan umum melaksanakan solat sunat di rumah. Kerana dengan kita melaksanakan solat sunat di rumah, ia lebih hampir kepada ikhlas yang sebenar. Kadang-kadang Masya Allah seseorang kalau dengan berada di masjid, Masya Allah rajin dalam melaksanakan solat sunat qabliyah dan ba'diyah, tetapi ketika mana bersendirian atau berada di rumah tidak pernah melakukannya. Maka dengan sebab itu dikatakan bahawa melakukan di rumah itu lebih hampir kepada ikhlas dan lebih sunyi daripada sifat riya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Aunul Ma'bud, syarah kepada Sunan Abi Daud, menyebutkan bahawa keutamaan solat sunat di rumah adalah kerana lebih aman dari sifat riya dan lebih hampir kepada ikhlas. Selain itu, solat sunat di rumah juga dapat menjadi sebab keberkatan kepada isi rumah dan jadi sebab keberkatan kepada makanan dan minuman yang ada di rumah kita. Hababuna fillah. Maka sekiranya seseorang selepas melaksanakan solat fardu di masjid memang langsung akan pulang ke rumah, maka afdal untuk melakukan solat sunat ba'diyah di rumah. Namun sekiranya seseorang selepas selesai solat di masjid ada rancangan-rancangan yang lain, sesetengah daripada kita selesai aja solat asar mesti singgah di kedai untuk minum teh tarik. Maka kalau dah kena teh tarik, tuan-tuan, setengah daripada kita kalau selepas solat Isyak contohnya, kalau tak buat ba'diyah di masjid, maka selepas solat Isyak akan singgah di kedai-kedai tom yam, Masya Allah. Maka pada ketika itu kalau dah kena tom yam takkan ada lagi melakukan solat sunat ba'diyah. Maka seafdalnya kalaulah kita memang tidak langsung pulang ke rumah selepas melaksanakan solat fardu di masjid, pada ketika itu adalah lebih afdal untuk melakukan solat ba'diyah itu di masjid.